Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama sembahyang tarawih secara berjemaah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan pada malam bulan Ramadan dalam keadaan penuh keimanan, begitu juga mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dosa-dosanya yang lepas terampun. Jadi pada malam ini insya-Allah kita sama-sama akan meneruskan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat-umat yang sebelum ini mereka telah pun ada ibadah puasa, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi puasa mereka tidak sama sebagaimana puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan puasa dalam bentuk sebulan, di mana Allah Subhanahu wa taala nak mengangkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi mereka yang bertakwa. Sebagaimana disebut di dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah yang dinamakan takwa itu? Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bi makhafatan ma bihi ba's. Tidak akan mencapai seorang hamba itu darjat takwa, melainkan dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa kerana khawatir ianya menjadi apa-apa. Apa maksudnya? Berarti kita meninggalkan sesuatu yang walaupun ianya tidak ada apa-apa, tapi kita meninggalkannya kerana takut ianya menjadi apa-apa, takut ianya menjadi beban kepada kita. Jadi itulah takwa yang sebenar. Dan begitu juga sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, kita ada perasaan takut. Kita ada perasaan kita ini diawasi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita letak di dalam diri kita, maknanya kalau kita ada perasaan ini, insya-Allah kita akan selamat. Al-khawfu minal jalil. Berarti kalau kita tak takut kepada Allah taala, kita melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala, kita bukan dari kalangan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita dalam setiap geri-geri kita hendaklah meletakkan kepercayaan bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wakilnya, itulah malaikat. Kemudian wal amalu bit tanzil. Kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Begitu juga beramal dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut sunnah. Begitu juga hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Quran, kita melaksanakannya mengikut kemampuan yang kita ada. Kemudian yang ketiganya ar-ridha bil qalil. Kita redha dengan apa yang direzekikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ianya sedikit saja. Sebab itulah seorang mukmin itu mendapat kebaikan dalam semua keadaannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ajaban li amril mu'min. Aku pelik dengan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang mukmin itu merupakan kebaikan baginya. In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Sekiranya dia tertimpa, diberi dengan kesenangan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Kemudian wa in asabathu darra sabara fakana khairul lahu. Dan sekiranya ia ditimpa dengan kesulitan, kesusahan, dia bersabar, maka itu yang terbaik baginya. Bermakna orang mukmin itu dalam mana-mana keadaan pun akan berada dalam keadaan yang baik dan keadaan yang diredai dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhirnya, untuk mencapai darajat bertakwa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa kita, itulah wal isti'dadu liyaumir rahim. Kita bersedia, sentiasa bersedia untuk kembali ke tempat asal kita, ialah di negeri akhirat. Di mana negeri dunia ini, sebagaimana yang kita ketahui semua, bahawa satu negeri yang sementara saja dan dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat kita bercucuk tanam, yang mana hasilnya kita akan terima dan akan gunakan pada hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bersempena dengan bulan Ramadan ini, kita kalau boleh, alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita sempat untuk merasai Ramadan pada kali ini. Saya pada permulaan pada sehari sebelum Ramadan, jiran saya meninggal, tak sempat untuk berada dalam bulan Ramadan. Salafun as-salih, orang yang terdahulu, mereka 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sampaikan mereka di dalam bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya Allah sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Kemudian apabila sampai bulan Ramadan, mereka akan bersungguh-sungguh untuk merebut dengan pelbagai tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis saja bulan Ramadan, 6 bulan berikut pula mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menerima ibadah-ibadah yang mereka kerjakan dalam bulan Ramadan. Bererti setahun itu mereka sentiasa memperingati Ramadan. Sebab mereka ketahui, lau ya'lamul ibad ma Ramadan la tamannat ummati an takuna as-sanatu kullaha. Sekiranya hamba-hamba aku ini, hamba Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, nescaya mereka akan berharap supaya seluruh setahun 12 bulan itu menjadi semuanya Ramadan. Kerana mereka dapat yakin dengan, kadang-kadang kita tahu dah, ustaz-ustaz pun duk ayat sama dah kelebihan Ramadan, tetapi kekuatan tu tak ada. Kekuatan tu tak ada nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan pada kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan kalau boleh pada 10 yang terakhir itu kita bersungguh-sungguh untuk merebut Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ayqadha ahlah wa ahya lailah. Rasulullah apabila saja masuk ke 10 yang terakhir, Rasulullah akan perketatkan kain. Bukan ketat saja-saja ni, makna kinayah kepada bersungguh, maknanya menjauhi sekejap isteri dah. Kemudian iktikaf di masjid, bangun malam. Kemudian ayqadha ahlah, Rasulullah akan membangkitkan keluarga dia, kejutkan keluarga supaya semua dapat beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian ahya lailah, Rasulullah hidupkan malamnya. Jadi kita ni kalau bola boleh pula tak. Kalau cicak pukul 3 tu boleh bangun. Kalau bunyi loceng tu bola.
Tapi dalam masalah ibadah untuk kepentingan akhirat kita, untuk kepentingan kehidupan abadi kita, kita ambil tak ambil hal sangat. Sebab itulah saya berpesan kepada diri saya sendiri, selama mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita ini, kita tak tahu kemungkinan Ramadan ini yang terakhir bagi kita. Dah, kemungkinan keluar daripada ni kita rebah dan seumpamanya. Jadi sama-sama kita pada tahun ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan semoga dengan kuasa kita ini kita dapat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.